As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, Allah, te adorim. Beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرجككم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selamat menyambut bulan Ramadan dan rasanya tak terlewat untuk saya katakan sedemikian. Kita baru dalam seminggu berpuasa dan syukur kepada Allah berikan kita kekuatan dan juga nikmat menghidu udara segar bulan Ramadan ini dengan penuh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tidak dapat bertemu di dalam masjid pada hari ini, namun alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa, tenaga kerja Masjid Al-Istiqamah, khususnya kepada Ustaz Qamarul dan juga Ustaz Farhan selaku pegawai dakwah asatizah yang usaha keras di dalam menghidupkan suasana Ramadan di kalangan masyarakat khusus untuk Masjid Istiqamah. Terima kasih kerana mengadakan inisiatif sebegini.
Ini adalah satu langkah yang baik di dalam menghidupkan suasana masjid, semangat Ramadan itu di kalangan masyarakat. Harapkan ada manfaatnya. So tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kita dah seminggu. Kita sahur, kita berbuka, semuanya ada yang bekerja dan ada yang bekerja daripada dalam rumah. Ala kulli hal, Ramadan tetap Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih bermakna. Ada makcik itu suarakan, ada satu wanita yang saya kenal, dia kata pendapat dia tentang Ramadan, dia kata duduk dalam rumah, tidak keluar dan sebagainya, perasaan Ramadan kali ini lain. Namun dia kata itu tidak mengurangkan sedikit cintanya terhadap Ramadan. Ini Ramadan paling special untuk diri dia. Seumur hidup berpuluh tahun kan Ramadan yang sebegitu tenang. Tuan-tuan, perasaan begini adalah sebuah pilihan yang mana kamu saja yang boleh rasa perasaan begini. Orang mukmin, apa-apa cabaran yang dia hadapinya, dia akan dah hadapi dengan penuh rasa bersyukur dan rasa husnuzan yang tinggi kepada Allah. Berarti sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membuat orang itu kehidupannya penuh barakah. Yang ini yang kita nak cakap hari ini, tentang keberkatan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang mukmin. Ustaz Qamarul ada menghantar sepotong ayat Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ja'alani ma kuntu wa awsani bis salat ma dumtu hayya. Surah Maryam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan kami atau menjadikan daku itu, yakni barakah. Orang yang mempunyai barakah, ada manfaat yang banyak di dalam agama dan untuk orang lain. Wa awsani bis salati waz zakah, dan memerintahkan daku salat dan zakat dan seterusnya. Ini kalam sebelum saya masuk tentang makna barakah ataupun kehidupan yang berkat dadanya. Ini kalam dikhabarkan atau disampaikan, dinukilkan, dirakamkan di dalam Al-Quran adalah pertuturan Nabi Isa alaihissalam. So ini kalam-kalam yang sangat bersejarah, sangat penting bagi kita umat Islam. Nabi Isa semua orang tahu seorang Nabi yang mana dia malah di waktu beliau dalam keadaan buayan ataupun dalam keadaan bayi, bertutur, bercakap ketika dalam keadaan bayi, dan semua orang tahu perkara ini. Dilahirkan daripada keluarga yang mulia, seorang wanita Maryam, siapa tak kenal Maryam, seorang wanita dibesarkan di tempat yang paling mulia, di tempat yang mulia, di dalam keluarga yang keturunan yang baik-baik, keturunan yang mulia, dibesarkan oleh seorang yang suci. Kehidupannya, dedikasinya seluruhnya untuk Islam. Dipendekkan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk dalam jasadnya dan mengandung. Dalam sejarah, seorang wanita yang pernah mengandung tanpa benih seorang lelaki, tanpa disentuh oleh seorang lelaki, adalah Maryam. Dan ini kepercayaan kita, ini dalam Al-Quran, dan itulah imannya kita di dalam Al-Quran. Kemudian melahirkan, panjang ceritanya, lahirkan bayi dan sebagainya, digoncang pokok dan sebagainya kan. Baik. Yang ini kita nak masuk. Dia masuk ke dalam kampung, dia kata, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk berpuasa, tidak bercakap dengan sesiapa. Masuk, diam, bawa bayi. Orang berkata, macam mana Siti Maryam, macam mana Maryam ini boleh bawa seorang bayi? Kemudian dia kata, mana mungkin ada yang mula melemparkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian orang kata, ya Ukhta Harun, ibu kamu keturunan baik-baik, ayah kamu bukan orang tak baik, ibu kamu bukan orang tak baik, macam mana boleh macam gini dan sebagainya, kan, kata-kata sinis. Dan kemudian Maryam bercakap tidak, kerana dia bernazar. Ingat tadi, bernazar untuk tidak berkata-kata. Fa'asyarat ilaihi, tunjuk kepada bayi itu, berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, macam mana kami nak bercakap dengan bayi yang masih tersebut, bayi yang masih kecil. Dan pada ketika itu
terjadilah apa yang terjadi yang dirakamkan. Qala, dia berkata, siapa yang berkata? Isa, Nabi Isa, wa Abdullah, aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Apa yang bercakap itu statement yang agak panjang, cuma dirakamkan di sini di dalam Ustaz Qamarul pesan, dia kata ayat tu wa ja'alani mubarakan, dan juga katanya Allah mempunyai barakah, keberkatan di mana aku berada. Itulah menurut kata-kata Sayyidina alaihi salatu wassalam. Kehidupan yang berkat, kehidupan yang seorang Nabi, seorang yang membawa utusan Allah, menjadi pengutus, membawa agama ini, adalah mereka orang-orang yang penuh dengan kebaikan dalam diri sendiri dan tabligh, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. So this concept kita kena, makna di sini adalah bila kita kata ada keberkatan di dalam kehidupan. Selalu orang kata, oh mudah-mudahan diberkati Allah, ya tak? Perkataan berkat ni sangat sinonim dengan kehidupan kita. Dan contoh kawan saya dikurniakan seorang anak. Kemudian orang semua mengucapkan, oh Masya Allah, burik, maksudnya barakah, keberkatan. Seorang yang berumah tangga, orang akan beri dengan mengatakan, oh selamat pengantin baru, mengucapkan semoga diberkati kehidupannya, tak? Dan ada yang berdoa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, barakah, kebaikan di dalam kehidupan. Ini adalah adanya kebaikan dan yang banyak dan kekal di dalamnya, yang luzumul barakah, ataupun kebaikan yang banyak dan manfaat kepada orang lain. Dia kata likathrati khairihi wa manafi'ihi, bererti banyaknya kebaikan dan ada di dalam. Sebab itu bila sesuatu orang itu kita doakan semoga diberkati Allah, ya tak? Allah yang memberkatinya, maknanya ada barakah yang Allah berikan kepada orang tersebut. So dalam kehidupan kita ini, first kali dia punya yang kita nak kena tahu adalah kehidupan kita kena pastikan ada kebaikan di dalam. Nombor satu. Nombor dua, bila kehidupan kebaikan itu dah kekal, spread ataupun sebarkan kebaikan itu, manafi' atau manfaat itu kepada orang lain. Contoh, untuk membuatkan kehidupan kita ini lebih bermakna, yang kita boleh sampaikan atau kongsi kepada orang lain, contoh yang paling dekat adalah menderma sebagai contoh, ya tak? Orang yang duitnya banyak akan kekal duit yang banyak, kurang barakahnya kalau tidak dikongsikan kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, untuk bahagiaan yang sebenar adalah ketika memberi dan bukan ketika menerima. Faham? Bererti kalau orang itu nak kekal bahagia, kehidupan yang harmoni dan penuh barakah, ingat kebaikan yang kita ada, kebaikan yang kita sebarkan, kita akan dapati kebahagiaan itu lebih bermakna ketika kita ada kebahagiaan dan kongsikan kebahagiaan kepada orang lain. Bila kita berikan sesuatu dan kita bergembira, itulah kegembiraan yang sebenar. Jadi ingat, kegembiraan yang salah ketika kita memberi lebih daripada kebahagiaan kita menerima. Kita menerima, kita bahagia. Betul Orang datang, orang kata, tuan, saya jemput ni makan, saya kasih adalah. Kita pun gembira dapat air. Kebahagiaan tu lebih kita rasakan apabila air yang kita terima dapat dikongsikan dengan orang lain. Dan sekarang ini kan beberapa perkara yang elok kita lakukan di dalam rumah, atuk-atuk yang tinggal dengan cucu, atau contoh ibu-ibu yang duduk di rumah dengan anak-anak. Saya tengok rancangan di luar banyak. Dia buat aktiviti dalam rumah, masak dengan keluarga dan sebagainya. Ada yang
jahit langsir sendiri. Saya tengok ada orang post dia jahit langsir sendiri, ada yang masak rumah dan sebagainya, ada yang kemas rumah, ada yang ambil waktu ini untuk buat perkara-perkara dengan anak-anak, dan ini perkara bagus, kegembiraan di dalam keluarga. Tapi kalau untuk mendapatkan lebih manfaat yang dari sudut agama, adakan perkongsian yang dihidupkan dalam jangka masa panjang. Contoh, ajarkan anak-anak di rumah cara mengaji sebagai contoh. Contoh. Saya selalu pesan kepada Pak Haji di luar sana, peluang untuk mengajar cucu anda mengaji sebagai contoh. Ajarkan kepada mereka. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, tengok bila seseorang orang itu, contoh, hari tak dapat solat di masjid, tahun depan kita solat di masjid, yang imam di depan Ustaz Qamarul, yang imam di depan Ustaz Farhan Nurdin, imam itu baca Quran di depan atau solat di depan, amal jariah daripada bacaan Quran imam tu sendiri, Ustaz Farhan atau Ustaz Qamarul, tidak hanya terbatas kepada diri mereka, malah semua guru-guru yang menabur ilmu kepada imam tersebut akan dapat bahagiannya. Seorang guru mengajar anak murid baca Quran, anak muridnya baca Quran, gurunya pun mudah-mudahan dapat pahala amal jariah, pahala dan ilmu yang bermanfaat diberikan kepada orang lain. Dan kalau dia meninggal dunia, mudah-mudahan itu menjadi pahala yang berterusan untuk diri mereka. Dan bila saya kata imam tu baca di depan atau seorang itu baca Quran, tidak bererti hanya guru yang dapat pahalanya siapa? Gurunya di negeri Arab, guru yang besar-besar. Tidak. Semua guru di dalam menghasilkan seorang imam itu boleh baca Quran akan dapat bahagian. Contoh, kalaulah saya baca Quran, bukan sahaja guru-guru saya yang orang kenal dapat, tidak. Mudah-mudahan ibu saya, nenek saya yang mengajar saya alif bata satu ketika dulu pun dapat bahagian. Kerana tanpa mengenal huruf alif bata, saya tidak boleh kenal apa itu mad lazim. Betul tak? A, I, U, Ba, Bi, Bu dulu yang kita belajar dulu kan, baca muqaddam, Abu, Tausi dan sebagainya kan. Tanpa mengenal huruf-huruf itu, kita tidak kenal apa itu mad. Tanpa mengenal huruf-huruf Al-Quran, kita tidak mengenal apa itu makhraj huruf dan sebagainya. Jadi pembelajaran seseorang membentuk menjadi manusia itu kompleks, banyak orang di belakangnya. Jadi kalau kita nak kehidupan kita ini barakah, ustaz, saya tak mampulah nak ajar saya khatam Quran cucu saya. Pak Haji alif bata, mukaddam tu saya khatam dulu, saya belajar, mampu mengajar, bolehlah mengajar cucu mukaddam dan sebagainya. Ajarkan, kerana mudah-mudahan satu ketika dulu atau satu ketika nanti, apabila kita dah tak ada, kita dapat menabur budi dan juga bakti kepada golongan yang akan datang, walau dengan mengajar benda sedikit. Barakah. Kebaikan yang ada di diri kita, kita berikan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Dan antara perkara yang banyak orang lupakan pada hari ini adalah nikmat kebaikan yang ada pada diri sendiri. Kadang-kadang orang lupakan sampai kita rasa aku tak ada apa-apa yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita jadikan khidmat ataupun bakti kepada orang. Tidak tuan-tuan, segala apa yang Allah berikan ini merupakan nikmat dan kita perlu syukuri. Satu keberkatan dalam kehidupan adalah nikmat kesihatan, nikmat ilmu, nikmat beramal satu ketika dahulu. Jadi mudah-mudahan itu semua bermanfaat untuk diri anda. Hari ini kita tak dapat pergi masjid, mudah-mudahan satu ketika dulu kita seronok pergi masjid, kita tersekat daripada melakukan beberapa perkara. Kalau saya boleh kongsikan, orang yang faham tentang nikmat yang dia dapat adalah orang yang bersyukur atau yang benar-benar appreciate apa yang Allah berikan kepadanya. Dialah sebenar-benarnya orang yang bersyukur. So you must understand konsep ni. Bila kita tak perasan keindahan yang ada pada diri kita, selama-lamanya kita tidak akan merasa bahagia. Tengok sebab pada hari ini kita nak rasa bahagia
dengan mencapai kebahagiaan orang lain yang kadang-kadang mustahil untuk kita raih. Contohnya, sekarang ni mudah kita nak nampakkan standard kebahagiaan, kita tengok kebahagiaan orang lain. Ini tak boleh. Awak tu, kita tengok di Facebook. Kita scroll Facebook, tengok suami orang itu bawa isterinya jalan-jalan bulan 12 pergi Itali. Suaminya kurang 2 kali pergi, sebulan 2 kali mesti ajak isterinya makan luar. Suami aku kadang-kadang 2-3 contoh. Ataupun rezekinya bagus je, baguslah, itu happy sebab rumahnya besar, rumah aku sebegini sahaja. Tuan-tuan, jangan, kalau kamu nak jadi orang bahagia, jangan bandingkan apa yang kamu ada dengan apa yang orang lain ada. Tetapi anggaplah itu rezeki orang, kamu bergembira dengan apa yang orang ada tanpa perlu membanding-bandingkan antara rezeki orang dengan rezeki kita, kerana rezeki orang itu berbeza antara masing-masing. Contoh satu hadis yang saya pernah kongsikan, hadis yang pendek dalam Syama'il Muhammadiyah, yang mana saya pernah kongsikan di tempat lain sebelum ini. Hadisnya pendek. Contoh, ni'mal idamu al-khal, yakni seenak-enak makanan adalah khal, cuka. Macam fruit cider, macam kurma dan sebagainya. Ini makanan, hadis ni pendek. Nabi bersabda, nak lauk, idam, lauk, benda yang boleh dimakan dengan roti dan sebagainya adalah cuka. Ni'mal idamu al-khal, atau kama qala Rasulullah. Pendek hadisnya. So bila kita baca benda ni, kita tengok Nabi kata, oi, seenak-enak makanan, inilah makanan ini. But you must understand, makanan itu tidak bererti lebih enak daripada makanan lain. Tidak. Kalau dikatakan asal, madu, atau dikatakan daging kambing, kalau diberikan susu dan sebagainya, kan, ini makanan yang lebih nampak dia punya khasiat dia, ataupun dia punya, of course, saya tak kata cuka tak. Cuka juga adalah makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sebagainya, of course. Tapi nak dibandingkan dengan makanan inilah paling sedap daripada semua, jawapan dia ada makanan lebih berkhasiat dan lebih sedap yang Nabi pernah makan dan dia suka dan sebagainya. Tetapi kenapa dia cakap benda ni? Ini nak kena understand. Bila Nabi cakap benda ni, dia khabarkan ni atau kisah ini berlaku dalam kehidupan Rasulullah, rumah baginda. Apabila beliau balik, kalau tak silap yang riwayatkan hadis ni juga isteri baginda Ummul Mu'minin. Nabi ataupun bila balik rumah, Nabi diberikan makanan, khubuz, roti. Jadi bila diberikan roti, hal min udum, macam kita balik rumah kan, kita diberikan nasi kan, ada lauk tak, kita tanya. Ni roti ni ada apa yang boleh dicecah? Macam itulah, biasalah kan, bukan meminta, hanya bertanya. Ini Rasulullah. Bila ditanya begitu, keluarga baginda mengatakan, rumah kami tidak ada apa-apa kecuali khal, kecuali makanan ini, cuka ini, khal ini. Pada ketika itu, Nabi terus bersabda, reply kepada apa yang diberikan. Dia kata, oh, ini roti, ada makanan lain, ada yang boleh dicecah, ada tak lauk. Kata, rumah kami tak ada apa-apa, wahai Rasulullah, kecuali cuka. Kemudian Nabi kata, ni'mal idam al-khal, Masya Allah, seenak-enak makanan inilah makanan ini. You know, that kind of response, that kind of kita punya respon kepada orang yang telah susah payah untuk sediakan makanan. Susah payah pun, kalau kita fikir betul-betul, roti dan apa yang ada. Ini rumah Nabi. Rumah Nabi kalau kata tak ada apa-apa, maknanya tak ada apa-apa. Ini je yang ada. Tu Nabi kata, ya Allah, seenak inilah yang aku ada sekarang. Dalam syarah kepada tersebut, orang mengatakan, kenapa Nabi cakap begitu? Dua sebab. Satu sebab, syukur kepada Allah yang maha memberi rezeki pada hari ini, Ar-Razzaq. Inilah rezeki aku hari ini, dan inilah yang terbaik, inilah yang paling enak. So, nampak bagaimana orang yang bersyukur, nikmat yang begitu, inilah yang paling besar. Satu
satu, nombor dua adalah untuk berterima kasih kepada keluarga yang telah menyiapkan dia makanan. Terima kasihlah, aku memang suka makanan ini. You know, that kind of response yang kita dapat, syukur dalam setiap apa situasi yang. This is pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kita terlalu jauh daripada akhlak baginda. Kalau nak capai itu perlu kerja keras. Of course yang bercakap ni tak kurang lemahnya, tetapi memang lemah jauh kan. Adab baginda, berinteraksi dengan makanan, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan yang maha memberi rezeki dan sebagainya. So inilah orang-orang yang baik dari segi dirinya sendiri, dan juga ziyadatul khairil ghair, memberi kebaikan kepada orang lain dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang baik dan sebagainya. So mudah-mudahan pada hari ini kita bersyukur dan kita appreciate antaranya nikmat keluarga yang ada di rumah. Berapa ramai hari ini pekerja-pekerja asing yang dalam keadaan yang susah bertugas di Singapura, berjauhan daripada keluarga, tak dapat balik, tak dapat pulang. Kita ada nikmat keluarga dan sebagainya. Berapa ramai pekerja-pekerja di luar sana yang kita kenal ataupun yang saya pernah nampak, tunjukkan saya handphone bila saya bawa anak saya ke masjid. Kata umur berapa? Saya kata 3 tahun, ini 4 tahun. Dia diam, dia keluarkan handphone, tunjukkan handphone. Dia kata, "Ustaz, ini anak saya, sama macam Ustaz, tapi dah 2 tahun tak jumpa anak," kata dia. Dah tak balik, tak tugas kan. Bila saya tengok muka dia, air mata mengalir, tanda sedih. So kita susah-susah terkurung dalam rumah, pergi kedai, balik rumah, ada keluarga di rumah. Susah-susah telefon, ada keluarga di rumah. Orang lain susah-susah tengok gambar atau hanya boleh buat panggilan telefon, tak boleh berjumpa keluarga dan sebagainya. So semua manusia ada bahagiannya masing-masing. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur di atas apa yang dia ada dan tidak banding-bandingkan dengan orang lain. So kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, dan antara nikmat yang terbesar adalah nikmat kesihatan, kehidupan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kesihatan kita pada hari ini dijadikan bekalan kita di hari kemudian. Gunakan sebaik mungkin. So kesihatan di sini bukan sahaja kesihatan dari segi fizikal, malah dari segi spiritual. Kesihatan bukan sahaja dari segi jasmani, malah dari segi rohani. Kerohanian, kesihatan itu, kekuatan kesihatan bukan sahaja dari bentuk pergerakan, malah daripada bentuk minda dan fikiran. How kita menerima apa yang Allah berikan. So this must be betul-betul kita rasakan yang kita deal with nikmat Allah dengan cara yang betul. Kita terima segala apa yang Allah berikan dengan pemikiran kesihatan yang betul, dengan waras yang betul, dengan sangkaan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita banyak berfikir. Kita kurang pergerakan, kita lebih banyak diam. Kita kurang pergerakan, kita lebih banyak berfikir. Itu yang sebaiknya. So fikirkan nikmat Allah mana yang kadang-kadang lalai dan kita ingin dustakan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita, kita rasa syukur, kesihatan rezeki, kesihatan jasmani, kesihatan dari segi cara kita berfikir, kita dapat jaga sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama. Kedua, jangan sahaja dikekalkan di sini, malah dikongsi-kongsikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita menabur bakti sebagai pengganti diri di hari kemudian. Ada kebaikan untuk diri kita dan untuk masyarakat sejagat. Mulakan dengan diri sendiri, kemudian dengan keluarga, kemudian dengan saudara mara, kemudian dengan masyarakat, dan lebih besar lagi kepada negara, dan mudah-mudahan ke seluruh dunia. Inilah yang kita mahukan. Seorang Muslim yang penuh dengan kebaikan, menaburkan bakti dan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, berkati kehidupan, berkati diri kita di dalam bulan Ramadan khususnya. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan.
Ya Allah Tuhan kami, berkatilah diri kami, berilah keberkatan kepada diri kami di dalam bulan Ramadan yang kekal, dan juga tambahkan kebaikan kepada lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Saya mohon maaf silap salah terkasar bahasa. Mudah-mudahan ada keberkatan di dalam program ini insyaAllah. Selamat continue ataupun meneruskan perjuangan dalam ibadah berpuasa. Kita gunakan baik-baik keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Jangan dibiarkan berlalu begitu sahaja, kerana bila kita sambut nanti hari raya, kita sambut dengan hari penuh kemenangan. Kemenangan kepada perjuangan yang kita lakukan, kemenangan kepada yang kita lakukan. Ingat itu. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita sambut raya dengan kemenangan tanpa sebarang perjuangan, piala tanpa masuk pertandingan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله